Bismillah. Ni ada dua soalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustaz tentang solat hajat? Adakah hadis yang merujuk tentang amalan ini? Jazakallahu khair. Ini semua soalan cepu mas. Apa pendapat Ustaz tentang solat hajat? Adakah hadis yang merujuk tentang amalan ini? Jazakallahu khair. Tentang solat hajat, sahabat-sahabat sekalian, hadis yang datang tentang perintah ataupun arahan agar melakukan solat hajat, semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang lemah. Kalau kita nak solat, asasnya mudah. Nabi SAW menyatakan secara umum, bila seseorang itu ada keinginan untuk dia mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, falyarka' raka'atain. Rukuklah 2 kali rukuk. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu pasal solat hajat ni dia datang daripada beberapa isu sebenarnya. Satu, solat hajat tu ada ke tak ada? Jawapannya saya katakan di sini, jenama solat hajat tu tak ada. Yang ada, dia orang kita jenama. Sebab tu dia sanggup pergi ke Petaling Street beli baju Nike. Ataupun beli baju Adidas. Adibas pun kadang mesti tidak beli, Adibas. Pasal nak kat jenama tu. LV tu sanggup lah pergi cari LV. Louis Vuitton. Pakai bergaya tak sanggup, make up mulut merah, tudung putih tu. Taring street je. Pasal dia nakkan pada jenama. Sampai dalam bab ibadat pun dia tak puas hati nak letak jenama juga. Memang dalam solat hajat pun dia nak jenama solat hajat tu. Sekarang ni jenama tu ada ke tidak? Adakah Nabi sebut solat hajat seperti Nabi sebut tentang witir? Contoh Nabi kata salatul witri khairum min humurin na'am. Sesungguhnya salat witir itu lebih baik daripada unta merah. Tentang kelebihan salat sunat sebelum subuh yang Nabi sebut, salat qabla subuh khairum min ad-dunya wa ma fiha. Salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adakah seperti itu yang Nabi SAW sebut? Tak ada. Cuma Nabi pernah menyebut siapa yang nak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud adalah tempat yang terbaik. Maka rukuk 2 kali rukuk, yakni salat 2 rakaat. Mintalah. Masalahnya dia akan timbul isu masyarakat kita, dia jadi satu benda biasa, dia akan tertanya-tanya, macam mana nak niat tu? Nak kata apa? Lah. Macam ni lah, macam niat satu benda yang sangat simple, sangat mudah untuk kita fahami. Niat ni kata Al-Imam Al-Khattabi, inbi'athul qalb, satu lintasan hati. Bila kata lintasan hati, cetusan, dia tak ada struktur ayat. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian niat nak main kuliah malam ni. Bukti bahawasanya tuan-tuan berniat, kalau suami tanya pada kak-kak ni di belakang, ni pakai elok nak pergi mana ni? Nak pergi kuliah ha? Maknanya dah ada niat nak pergi kuliah. Si suami pula ditanya oleh isteri, ni pakai elok ni nak pergi mana? Nak pergi kuliah. Tapi kalau ditanya nak pergi mana ni, tak tahu nak pergi mana. Maknanya di situ ada niat ke tak ada? Tidak ada niat. Macam tu juga bila kita salat, yang duk confuse sangat, kita duk berdiri ni apa semua, kita nak buat apa ni sebenarnya berdiri dalam saf ni pada time waktu ni, waktu zuhur, masuk zuhur, belakang imam, selepas azan, nak buat apa? Kalau sekiranya kita duk angkat Allah, lepas tu orang tanya kita nak buat apa ni? Saya tak tahu. Maknanya tu kita belum berniat. Tapi kalau sekiranya orang pegang kita, orang tanya kita ada buat apa ni? Lah aku nak mayang kacau apa? Mayang apa? Mayang bohong ah. Apa rakaat 4 rakaat lah. Hang nak buat apa? Ikut imam ah. Maknanya hang tu dah ada niat dah. Yang hang duk pening duk ni 3-4 kali apa pasal tak payah pening. Engkau telah berniat. Cuma sekarang ni salah faham tentang erti lafaznya. Tu saja cerita dia. Ada ulama daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan keharusan tentang lafaz niat. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tapi asasnya kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Syafi'i sendiri tak menerima tentang isu lafaz pada niat sembahyang. Tak. Jadi asasnya adalah lintasan hati itu niat. Jadi nak sembahyang, nak minta ke Allah pun lintasan hati 2 rakaat. Tu satu pasal isu solat hajat, ada ataupun tak ada. Kedua, pasal isu solat hajat ni, cara pelaksanaan solat hajat ni, yang mana diajak kena baca ayat kursi selepas Fatihah, lepas tu baca ni, dan bacaan-bacaan yang tertentu. Yang ni bacaan ni datang daripada mana? Ketetapan seperti ini datang daripada mana? Contohilah Umar Al-Khattab.
bila dia sampai di Dhul Hulaifah, dalam perjalanan dia berhenti di Dhul Hulaifah, dia solat 2 rakaat. Orang tanya dia, wahai Umar, solat apa yang kau solat ni? Apa kata Umar? Ini isu solat sunat ihram. Ini sudah, orang kita letak je nama solat sunat ihram. Orang tanya Umar, ni di zaman Umar, wahai Umar, hang sembahyang apa ni di sini? Kata Umar, sallaitu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla. Aku solat seperti mana aku tengok Nabi solat. Cukup. Nabi buat 2 rakaat cukup. Aku buat 2 rakaat. Pasal sembahyang di sini. Simple. Tengok tak sahabat Nabi dia memudahkan. Ini kita dah, ustaz, solat sunat ihram ni lagu mana pula? Nak niat lagu mana? Bila ni ustaz? Ustaz pun usalli ikut ustaz ya. Sunnata al-ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Macam tu juga macam bulan puasa kan. Ni nak main tak lama ni. Tapi kita di sini tak lah. Tempat lain masyarakat kita kesianlah. Nawaitu sauma ghadin. Tahu? Ada 2 rakaat. Tak ada. Nawaitu sauma ghadin. Ada tak lah. Lama tak niat. Terlupa lah. Jadi dia bukan pasal apa benda ni, bukan kita kata satu benda yang ni, tapi satu benda yang menyebabkan susah, menyusahkan, sedangkan benda tersebut tak diperlukan pun asasnya. Niat itu diperlukan, lafaz itu diberikan kemudahan, tak perlu tak apa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu pasal solat hajat tu cara kita nak solat. Jadi bila cara kita nak solat ni dengan lafaz-lafaz tertentu ni, bacaan-bacaan tertentu ni, nanti timbul masalah. Adakah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kemudian dilakukan secara berjamaah pula. Solat sunat ni, solat malam ni harus kita lakukan berjamaah. Solat malam. Tapi adakah nama solat tu solat hajat? Nabi pun melakukan solat malam. Pernah Nabi lakukan berjamaah dengan Ibn Abbas. Pernah Nabi lakukan berjamaah dengan sahabat Nabi yang lain. Berjamaah. Yang mana dalam bulan Ramadan dia jadi tarawih. Itu di antara solat malam. Tapi dengan jenama apa? Tak ada sebut jenama. Solat malam saja. Tarawih ini penamaannya datang selepas daripada tu. Itu sebagai satu penamaan untuk memudahkan kita faham. Itu sahaja ceritanya sebenarnya. Kemudian ditetapkan solat hajat ni dilakukan pada malam tertentu lagi. Malam tertentu, pilih malam Jumaat contohnya. Lepas tu selepas daripada solat hajat ni, nak diadakan majlis pula. Majlis tertentu, bacaan tertentu pula. Jadi ini semua ni isu-isu sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui. Jadi hadis, tidak ada hadis yang sahih merujuk tentang solat hajat. Siapa yang ada permintaan dan permohonan, solat dah 2 rakaat, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud. Kata Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu al-'abd ila rabbih fa huwa sajid. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sedang sujud. Mintalah di dalam sujud. Wallahu a'lam. Sebagai pelajar yang mula berminat untuk mengetahui tentang agama, bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada termakan dengan ideologi-ideologi yang menyesatkan? Apa cadangan ustaz buku-buku hadis yang mudah difahami serta mengikut ahlu sunnah? Jadi memang saya katakan tadi, sumber pembacaan kita kena kawal. Jangan ikut suka baca ke semua, sebab kita masih berada di peringkat yang tak mampu untuk membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Pertama sekali, kaedah dalam kita memberi buku, kita kena kenal siapa ulama, siapa penulis buku. Satu. Kedua, kepentingan tajuk dengan pengetahuan kita. Tajuk apa? Kita nak kena tahu apa dulu. Ini nak pergi cari buku Mustasfa Usul Fiqh, Ar-Risalah Imam Syafi'i. Relax lu, buku tu peringkat tahap gaban tinggi. Tinggi buku tu nak baca. Bukan senang-senang. Semua bahasa-bahasa yang dahsyat Al-Imam Syafi'i. Cari buku-buku yang kita perlu. Apa yang kita perlukan? Taklim yang tidak bukan ilmu akidah, paling penting sekali. Ilmu akidah dulu. Sebab tu penulisan akidah, seperti boleh ambil contoh lah, ni buku-buku yang ada dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Susunan Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Baca yang tu sebagai basic asas. Bukan kata buku lain jangan baca. Jangan baca dulu. Nanti pening. Sebab kita tak tahu, tak kenali penulis dan pengarangnya. Kita kenal ulama-ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Kenal nama-nama mereka seorang persorang. Website seperti apa dia? islamqa.com, islamqa.com, website seperti muslim.or.id. Ni tulislah ni. Jangan tengok saja. Ambil manfaat.
balik buka, baca, tengok dan lihat link-link yang mereka linkkan. Tidaklah mereka melinkkan website mereka itu kepada link-link ulama-ulama dan website-website ahlu sunnati wal jamaah. Muslim.org.id itu pasal sahabat-sahabat saya ramai di situ. Dengar radio-radio bermanfaat. Jangan duk dengar apa dia tu, nama apa tu, turanjangan yang pagi tu, hangit, panggil hangit. Duk kena dengar panggil hangit je. Panggil hangit tak habis-habis panggil hangit. Karut marut. Dengar ni radio-radio seperti radio Roja, radio Ahli Sunnati wal Jamaah Indonesia. Dengar radio-radio seperti radio Hang. Bukan radio Hang ni, bukan radio Perleh. Hang ni Hang. Radio Hang ni Indonesia. Batam. Buka tengok radio. Dengar perbahasan dan perbincangan mereka tentang asas-asas agama. Kerana saya mengenali mereka secara peribadi. Ini saya cerita yang saya kenal. Mungkin nanti mai lagi ustaz dan ustaz-ustaz Ahli Sunnati wal Jamaah yang mai bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian, tanya lagi apa. Kembangkan daripada situ sedikit demi sedikit. Ambil yang dulu sebagai asas. Jangan nak tamak, nak tahu semua. Kita pergi secara berperingkat. Kita mulakan secara berperingkat. Muslim.or.id, islamqa.com. Ambil yang ini dulu sebagai basic dan asas. Abah. Okey, wallahu a'lam. Sejak dengan Allah insya-Allah. Setakat mana yang boleh. Bagaimana untuk berdepan dengan golongan mutakallimun pada berkata-kata sedangkan pada awalnya kita tahu orang ini ingin mencari dan memahami ilmu agama. Apa hukumnya jika kita keluar atau menarik diri daripada orang ini dan membiarkan dia dengan kefahaman atau sikap itu? Okey, sahabat-sahabat, kalau sekiranya kita berhadapan dengan golongan mutakallimun pandai berkata-kata, kalau sekiranya dia benar ingin mengetahui kebenaran, maka kita kembali kepada firman Allah yang kita sebut semalam, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan dia dengan cara yang baik. Ahsan. Cara yang baik ini tak lain dan tidak bukan dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran. Ini kita berikan kepada dia. Kalau dia betul-betul nakkan kebenaran, berikan kepada dia. Dan kalau sekiranya kita tak mampu, janganlah kita buat minta saat ni. Biar orang yang mampu untuk berbicara dan berdebat dengan dia. Sebab tu perdebatan ni ahli ilmu, para ulama dia tak suka. Kadang-kadang penuntut ilmu ni dia lebih-lebih, dia kerana dia berdebat. Sedangkan yang sepatutnya berdebat ni orang yang benar-benar ada ilmu pengetahuan, supaya dia tahu bagaimana cara nak menjawab, cara nak menjelaskan. Dengan syarat al-mutakallimun ini, dia orang yang pandai bercakap ni, dia ingin menerima kebenaran. Kalau dia tak mau kebenaran, sia-sia perbincangan dengan dia. Hentikan perbincangan tersebut. Dan letak asas perbincangan. Nak bincang ni boleh sahabat, kata kat dia. Pertama sekali rujukan kita Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan petunjuk sahabat Nabi, metodologi kefahaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang ni basic. Kau boleh buat yang ni dalam berbincang dengan aku, tak apa. Sebab agama bukan dengan akal. Kata Ali bin Abi Talib, "Lau kana ad-din bir-ra'yi, lakana asfalul khuf awla bil mashi min a'lah." Kalau agama itu dengan akal, nescaya tapak khuf lebih layak disapu daripada atasnya. Tapi agama bukan dengan akal, agama dengan wahyu. Sebab itu basic you nak berbincang dengan aku, basicnya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kefahaman para sahabat Nabi. Baru kita boleh bincang. Kemudian yang kedua, ada adab dan akhlak. Kalau mai dia bercakap dia pakai rasional akal, kita pakai Quran letih, hang beriman Quran tak? Kalau beriman, gunakan Al-Quran. Kalau beriman, gunakan As-Sunnah. Kalau beriman, gunakan kaedah sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu cara dan kaedahnya. Wallahu a'lam. Adapun berlepas diri daripada orang ini, sahabat-sahabat sekalian, bila kita dah sampaikan nasihat kepada dia, bila dah sampaikan agama kepada dia, dia tak mau dan dia berpaling, Islam tetap mengajak kita, menyeru untuk menyampaikan Islam, terus menyampaikan agama, dan dalam keadaan yang sabar. Teruskan. Dan kita boleh mengajar dia dengan cara menghajar. Hajar ni pulau, memulau dia, seperti mana Nabi pulau. Tapi pulau tu kata Nabi, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tak halal bagi seorang lelaki itu dia memulau saudaranya lebih daripada 3 hari, tak boleh. Pulau tu untuk tujuan apa? Mampu fikir hang tengok aku tak cakap hang. Bukan lagu tu. Pulau tu untuk tujuan mengajar dia. Kalau sekiranya dia tu orang yang jenis, kalau kita pulau dia teriak, sedih. Orang tak mau cakap dengan aku. Maksudnya jadi pengajaran kepada dia. Tetapi kalau dengan pemulauan itu memberi kesan yang buruk kepada dia, menyebabkan dia lari daripada kita, menyebabkan berlaku fitnah yang lebih besar, maka pulau pada ketika itu tak boleh.
Kita kena terus nasihati dia. Gunakan saluran-saluran dia. Gunakan orang yang paling dekat dengan dia. Gunakan orang yang senior lagi daripada dia. Gunakan orang yang dia hormati dan sebagainya. Sabar. Wallahu a'lam. Lagi di sini, apa pandangan Ustaz tentang kalau kita tadabbur Al-Quran bersama-sama dengan kawan masa bulatan gembira? Tadabbur dan tafsir itu berbeza kan? Bulatan gembira? Saya pun tak faham bulatan gembira. Tak apalah bulatan apa pun, gembira ke, seronok ke, bulatan apa ke. Tadabbur lebih umum daripada perkataan tafsir. Tadabbur adalah penghayatan, sama ada menghayati makna-maknanya yang kita faham secara umum, dan lebih tepat dalam isu memahami Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, ia bermula dengan tadabbur, rasa penghormatan, rasa inginkan Al-Quranul Karim, inginkan penjelasan yang mana ia mendatangkan usaha tafsir, baru kita membawa kita kepada kefahaman yang benar. Sebab tadabbur ni penglihatan yang bersifat umum. Tadabbur, teliti secara umum. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Mengapa tidak kamu tadabbur Al-Quran itu? Kalau kamu tadabbur, kamu akan mendapati perkataan-perkataan selain daripada Al-Quran itu saling bercanggah. Maknanya Al-Quran ini dia takkan bercanggah, takkan bertembung pengertian dan maknanya. Jadi tadabbur itu perkataan yang bersifat umum, hayati, dan cara penghayatan itu adalah dengan tafsir. Tafsir yang bagaimana? Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada kitab tafsir yang top, Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Ataupun pakai tafsir Ibnu Katsir pun ada. Dan nak pakai tafsir lagi sini, At-Tabari. Kalau kita boleh merujuk, kalau kita boleh meneliti. Tapi Ibnu Katsir pun sudah cukup sebenarnya. Ambil tafsir Ibnu Katsir dulu, jangan pergi heboh tafsir lain. Ibnu Katsir pun dah cukup dulu untuk sebagai kita permulaan. Ambil ringkasannya. Dah ada terjemahan pun dalam bahasa orang putih, yang mana dilakukan ringkasan tersebut oleh sekumpulan para ulama, dikepalai oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia panggil Misbahul Munir fi mukhtasar tafsir Ibn Katsir. Misbahul Munir, dia buat ringkasan cantik. Ambil yang tu, baca dulu yang tu. Dah dicetak, dah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggeris pun ada, bahasa Indonesia pun ada. Kalau bahasa Indonesia tu cetakan pustaka Ibnu Katsir. Ada berapa jilid? 7 jilid ke 8 jilid? Wallahu a'lam. Baca yang tu dulu. Pasal dia susun mudah. Mula-mula dia letak ni, kemudian dia bagi makna umum pada ayat. Dia letak ayat-ayat mengikut tajuk topik. 5-6 ayat tajuk dia apa? Tajuk dia pasal peristiwa Musa dan Firaun bagi. Kemudian dia letak tafsir umum, makna umum. Kemudian dia letak kalau ada ayat Quran yang menafsirkan, kalau ada hadis. Kemudian dia letak makna, kemudian dia letak pengajaran daripada ayat 1, 2, 3, 4. Mudah kita faham. Kalau ada sebab nuzul, dia bagi sebab nuzul. Dia bahaskan kalau hadis ni sahih ke tak sahih, dia bahaskan secara ringkas. Okey, membantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudian apa perbezaan tafsir dan tadabbur Al-Quran? Semacam saya soalan dia. Tafsir, tadabbur adalah umum, tafsir lebih khusus. Tafsir lebih khusus. Tadabbur termasuk sekali dengan baca, tadabbur termasuk sekali dengan kita memerhati makna-maknanya. Adapun tafsir lebih khusus. Kaedah tadabbur yang paling berkesan adalah tafsir. Apa tu dengan usap buku-buku asas hadis, fiqh, asas-asas agama yang sesuai untuk kami sebagai pelajar bukan agama? Buku asas-asas hadis, ambil hadis 40 dulu. Hadis 40. Ni ada kata ada Syekh Aslam duk mengajar hadis 40. Pilah. Duk sini pi ambil ilmu. Mengajar hadis 40 kat mana? Brisbane. Oh, hebat bunyinya. Kalau abang kata mengaji di Madinah, Mesir, tak heran. Mengaji di Brisbane. Hadis 40. Ini benda yang sangat bermanfaat. Hadis 40 ni hadis apa? Hadis 40 ni hadis-hadis dia kata yang Nabi sebut di dalam hadis bu'aistu, kata Nabi SAW, utitu bi jawami'il kalim. Aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, iaitu jawami'il kalim. Perkataan ringkas, maknanya padat, merangkumi keseluruhan agama. Contoh hadis pertama ambil innamal a'malu binniyat, setiap amal berasaskan niat. Pendek je hadis tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pendek ya. Baca tak sampai seminit pun. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kelak. Baik, memang pendek, tapi makna dia merangkumi keseluruhan agama. Kita nak buat, kita nak solat kena ada niat kan?
Kita nak zakat kena ada niat, kita nak buat haji kena ada niat, nak puasa, nak ni, semua kena ada niat. Dan semua tu bergantung pada satu hadis ya. Nabi tak perlu sebut dah. Puasa kena niat no. Satu orang tanya pula, kena niat? Nah, kena niat no. Tak payah. Nabi diberikan jawami' al-kalim, perkataan ringkas, maknanya menyeluruh. Tu kena baca kitab-kitab macam ni. Sebab dia memberikan kepada kita dasar-dasar agama. Hadis pasal bid'ah, hadis pasal asal-asal Islam, iman, ihsan, kemudian hadis pasal qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hadis pasal benda halal, benda haram, Nu'man bin Bashir. Ini hadis-hadis asas. Hadis pasal hubungan, komunikasi, akhlak. Ini basic, baca dulu hadis 40. Dan ambil kitab-kitab ulasan syarah. Kitab-kitab ulama seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kemudian kalau nak ambil kitab yang terdahulu lagi, Ibn Rajab Al-Hambali agak besar, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini ulasan hadis 40 yang paling besar. Hadis 40 ni dia ada 42 hadis, dia kan 40. Arab ni biasa dia bundarkan 42 bagi jadi 40. Datang Ibn Rajab Al-Hambali, dia tambah bagi jadi lagi 8 hadis, dia bagi jadi 50. Jadi dia karang kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dia ulah hadis 40 Nawawi dengan penambahan lagi 8 hadis. Baca semua ni. Belajar tuntut ilmu, ambil manfaat. Sebab kalau kita mengaji, kita mudah faham. Kalau tidak, kalau kita baca seorang-seorang, hak ni maksud apa, hak ni maksud apa, jenuh, pening. Adapun kalau kitab-kitab kitab-kitab fiqh asas, ambil kitab fiqh sunnah dulu. Kalau kita tahu fiqh sunnah Syekh Sabiq, satu, dengan Tamamul Minnah Syekh Al-Albani rahimahullah, satu penambahbaikan terhadap fiqh sunnah Syekh Sabiq. Ataupun lagi yang mudah, yang baru ni dikarang oleh apa ni nama Abdul Malik Said Salim, Syekh Said Salim, nama dia lebih kurang itulah. Syekh apa nama dia, subhanallah, masya-Allah, Kamal Abdul Malik Said Salim, lebih kurang macam tu, ada Said Salim dalam tu dengan Kamal. Tajuk dia Sahih Fiqh Sunnah. Dia bagi ringkas, cantik. Okey, tu satu fiqh sunnah. Ataupun Sahih Fiqh Sunnah. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun. Ataupun kita ambil fiqh sunnah melalui kitab hadis seperti kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Ada satu kitab hadis disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia kumpul hadis-hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim sahaja yang menceritakan tentang hukum hakam. Hadis dia pasal hukum hakam. Jadi hadis lebih kurang ada dalam lebih kurang 400 lebih hadis. 400 lebih hadis Umdatul Ahkam, oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, wafat tahun 600 Hijrah. Kemudian datang ulama kontemporari Syekh Al-Bassam, Abdul Rahman Al-Bassam, dia ulas hadis tu. Jadi Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Sangat cantik perbahasan dia. Dia bagi umum perbezaan ulama fiqh sikit-sikit, supaya kita nampak perbezaan ulama dalam memahami hadis, bagi nampak metodologi dalam mengulas hadis. Minta Syekh Aslam mengajar kitab tu, Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Sangat cantik pasal dia mengikat kita dengan dalil. Okey, dan yang paling penting saya dahulukan kitab akidah. Kitab akidah ni, kitab akidah kita ambil lah kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Saya kira yang tu untuk permulaan dah lengkap. Untuk permulaan sangat lengkap. Wallahu a'lam. Lagi 3 soalan di sini ni. Apakah karakteristik sifat-sifat perawi hadis? Contoh seorang yang kuat ingatan, tak pernah menipu. Sifat perawi hadis ni kita mudah kita ambil dalam erti hadis sahih. Sifat hadis sahih ni maksud dia mudah. Kata ulama hadis yang diertikan dengan hadis sahih, mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithli ila muntaha min ghairi syadin wala illah. Sesuatu yang bersambung sanadnya, di mana di dalam sanadnya itu terdapat perawi-perawi yang adil, lagi dhabit. Dua benda, adil, dhabit. Yang mana sambungan itu hendaklah sama, orangnya mesti sama dengan orang yang sebelumnya dan selepasnya, dari sudut adil dan dhabit, tanpa ada sebarang keganjilan dan tanpa ada sebarang perkara-perkara kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis. Jadi tentang perawi hadis disebut dua ya, adil, dhabit. Apa itu adil? Tadi saya disebut. Ciri adil, satu, Islam, bukan kafir. Ciri adil iaitu mumayyiz, bukan baligh lah, mumayyiz. Dia boleh bezakan di antara al-haq dengan yang batil. Seperti sahabat Nabi Umar, tak baligh lagi.
umur 8 tahun, 7 tahun, dah solat bersama-sama dengan Nabi. Kemudian dia meriwayatkan tentang solat dia dengan Nabi SAW semasa umur ada 7 tahun. Diterima riwayat tersebut, menunjukkan dia mumayyiz, dia mampu membezakan antara al-haq dengan batil. Lagi, dia tak bohong dan tak dikenali pun sebagai pembohong dan tak pernah dituduh sebagai pembohong. Ini poin penting. Tak pernah berbohong, ini dia amanah. Kemudian dia bukan orang melaku dosa besar dan dia bukan selalu buat dosa kecil. Jadi ini erti adil. Okey? Satu. Kedua, babit. Babit ni merujuk kepada kemampuan dia, kehebatan dia. Babit ada dua jenis babit. Satu babtu as-sadr, yang kedua babtul kitabah. Babtu sadr iaitu kekuatan hafalan dia. Sejauh mana dia mampu hafal? Hebat tak hebat hafalan dia? Kalau jenis main kelas tak keluar depan tu, tanya pusat kata apa tadi? Oh, tak ingat aku. Hang tidur. Saya tak ingat. Jenis lupa ni masalah. Memang masalah. Sebab tu kalau kita lihat disebut ulama ahli menyebut menghukum huwa sayyi'ul hifz, buruk betul hafalannya. Lupa-lupa tak boleh. Tu dia panggil, sebab tu syarat hadis sahih dia mesti orang yang bukan pelupa, dhabtul sadr. Ingatan hafalan dia kuat. Ataupun kalau ingatan hafalan dia tak kuat, dhabtul kitabah. Dia dipercayai tulisan dia. Dia jenis tak hafal, tapi dia boleh tulis semua ustaz cakap. Ustaz tulis. Tulis semua. Jadi kita ada ulama macam ni. Contoh Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, tok guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ni tulisan dia dipercayai. Kitab dia dipercayai. Tapi bila selepas kitab dia hilang, riwayat dia secara lisan, secara hafalan diragui. Sebab dia hanya dipercayai, terkenal dengan tulisan dia. Macam Amr ibn Lahiyah, setelah kitab dia terbakar, riwayat dia daripada hafalan dia diragui. Jadi ini karakteristik penting ahli-ahli. Dan daripada situlah datang perbincangan kalau orang tu tak amanah, muttaham bil kadhib, dituduh sebagai pembohong, hadis dia jadi matruk. Dia jadi pembohong, kadzab, hadis dia jadi palsu. Dia ni orang yang lemah hafalan, lemah ingatan, dia jadi mungkar ke, jadi syadz ke dan sebagainya.